So, untuk yang ni, kita akan masuk kepada elemen dalam reka bentuk. Kita dah belajar elemen. Okey, ada berapa jenis elemen? 7. 3. Kita dah belajar masa bab 1. 7. 7. Siapa kata 3? Kita dah belajar masa bab 1. Ada 7, okey, Lai pun dah jawab dah. Ada 7 jenis elemen. Ini benda basic Setiap kali awak buat kerja pun kalau perasan mesti ada perkataan elemen. Penilaian elemen reka bentuk, penilaian elemen awak punya apa nama dia? Sepatutnya awak kena buat kerja khusus tapi saya tak bagi. Saya akan bagi yang ni. Kelas-kelas lain kelas-kelas lain dia buat fotograsi. Tapi saya nak awak buat yang ni. Untuk fashion ni simple sikit lah. So fashion. So kita akan masuk kepada elemen reka bentuk fashion. So ada 7 jenis elemen lah. Ada size. Daripada size kita akan buat rupa, daripada rupa kita akan buat bentuk, daripada bentuk kita ada ruang, daripada ruang kita ada size, kemudian kita ada tekstur, kita boleh rasa, and then dia ada warna. So semua tu, benda-benda tu kita dah belajar masa bab 1. Tapi ini kita kaitkan dengan fashion. So kita akan masuk kepada analisis elemen lah. Untuk fashion dia ada 4 sahaja elemen yang kita gunakan. Okay, yang pertama adalah bentuk. So bentuk ni bergantung kepada bentuk tubuh badan seseorang lah bila kita buat sesuatu pakaian. Okay. So yang ini bentuk segi 4. Kalau orang tu jenis pinggul dan bahu dia sama rata, so kita boleh gunakan, kita namakan dia sebagai tubular, bentuk segi 4. Okay, yang kedua adalah bentuk jam pasir. So ada body yang macam ni, pinggang dia kecil. Ada orang yang bidang bahu dia besar. Ni bentuk segi 3 terbalik, dan yang ini adalah bentuk segi 3. So bila kita nak buat sesuatu pakaian, kita perlu bentuk. Sebab apa? Kita nak stabil. Contohlah macam kita macam tanah. Contoh tanah kan. Tanah kalau kita nak letakkan sesuatu tanah tu, pasu ke apa, kita tak nak dia runtuh. So kita kena tengok kepada tapak dia kena besar. So sama juga dengan manusia, kita punya pakaian ni. Bila kita nak buat suatu pakaian, kita kena tengok manusia dia supaya pakaian tu sesuai dengan dia lah. So kalau jenis macam ni, kita kena buat macam ni. Okay. So pakaian dia ada jenis bentuk. So macam mana ni? So kita akan masuk satu-satu lah. Bentuk segi 4 tubular. Okay. So dia menimbulkan penegasan melintang supaya kelihatan lebih gempal. Okey, biasanya orang kurus lah. Kemudian menambahkan penggunaan aksesori pada bahagian bahu yang ni. Segi 4 tubular. Okey, yang ni awak baca sendiri, saya just terang macam tu je lah. Kemudian bentuk jam pasir. Jam pasir ni biasa dia orang pinggang dia kecil tapi punggung dia besar. Yang ni saya kena terang sebab kita tengah belajar. Macam tu lah bentuk tubular. Betul, biasanya yang ni bukan model biasa kurus. Yang macam artis-artis ke, dia punya bentuk body macam ni. Kalau model ke artis, kalau penari-penari biasa dia kurus je segi 4 macam ni. Okay. So merupakan bentuk paling ideal yang menjadi idaman setiap wanita. Rasanya takut. Bentuk tubuh seperti ini bolehkan si makan milih. Okay, kalau bila bentuk kita jam pasir ni, cantik lah kalau kita pakai pakaian macam ni. So dia akan berbentuk seperti ni. Awak tengok tak kartun ni? Patung ni. So dia akan berbentuk seperti patung ni lah. Kemudian sesuai menggunakan pakaian diperbuat daripada lembut dan beralun supaya dia mengikut bentuk tubuh badan kita. Okay, itu adalah bentuk jam pasir. Kemudian yang ketiga adalah bentuk segi terbalik. Terbalik ni dia punya bahu besar. Kalau perasan kawan-kawan awak, lagi-lagi yang bersukan, bidang bahu dia biasa yang ini adalah lelaki sebenarnya. Tapi ada juga beberapa perempuan jugalah yang bidang bahu dia besar. Kalau ukur lah, biasa kita standard 14. Tapi ada orang dia kurus tapi kita nampak dia besar. Sebab apa? Sebab bidang dia punya bidang bahu tu besar. Itu
Itu dinamakan bentuk tiga segi terbalik. So pakaian apa yang sesuai? So yang perlu pelapis bahu dia kecil. Okay, elakkan memakai skirt dengan blouse terlalu labuh. Okay, kemudian yang ini adalah bentuk segitiga triangle. Biasa yang ini orang yang berbadan gempal lah, gempal sikit lah. Yang ini berbadan segitiga terbalik ni dia tak gemuk tau. Dia tak bergempal. Maksudnya dia punya bahu sahaja yang lebar. Orang kita biasa panggil bahu lebar macam tu lah. Kalau yang bentuk segitiga ni, triangle biasanya yang jenis lebar sikit lah. Okey. Sekejap saya nak bagi tahu sekejap. Okey. So yang ini bentuk segitiga triangle ni, okey, pakai skirt yang bergaris lurus. Jangan pakai skirt yang bergaris menegak tau. Dia akan menampakkan kita lagi besar. Siapa yang bersaiz badan lagi besar, cuba elakkan memakai pakaian yang bergaris melintang. Kejap peti ais on the way, 15 minit dia kata sampai. Tak tahu? Bukan nak ambil peti ais datang. Peti ais yang baru. Okey. Sorry sebab ada lori nak sampai rumah saya. Okey, so bentuk tiga segi. Bila bentuk kita macam tiga segi ni, biasa kita badan gempal sikit lah. So kalau boleh kita jangan pakai baju yang sangat ketat. Sebab apa? Sebab dia akan menampakkan kita punya jenis bentuk badan. Kalau boleh, inilah, pilih warna-warna yang gelap. Dan elakkan warna ungu. Siapa-siapa yang berbadan cabi, orang panggil cabi, tapi sebenarnya dia cantik je sebenarnya. Tapi ini dari segi yang kita belajar lah, elakkan juga pakaian yang bercorak menyerlah. Kalau pilih bunga, baju-baju yang bunga, kalau kita yang kurus, kita kena pilih bunga yang besar. Kalau kita jenis orang yang saiz cabi lah kita panggil comel, kita kena guna bunga yang kecil-kecil supaya menampakkan kita lagi kecil. Kalau kita guna besar juga, so dia akan menampakkan kita lagi besar. Itulah yang saya belajar lah. Okey. Kemudian tadi kita pergi elemen bentuk. Yang ini adalah elemen garisan. So elemen garisan ni macam ni yang saya dah terang juga tadi ni. Garisan di mana-mana sajalah. So kita akan pergi direct lah. Ada 4 jenis. Ada 3 jenis garisan yang kita boleh pilih. So yang pertama adalah garisan menegak. Okey, sekejap ya. Saya kena ambil gambar ni kejap. Kejap. Control. Sekejap Okey. Kemudian yang ni. So ada 3 jenis garisan. Ni yang saya kata tadi. Kalau kita garisan menegak, dia akan menampakkan kita lagi tinggi. So tumpuan, sebab tu orang yang kurus, bukan yang kurus biasa, yang kurus sangat. Orang kata kurang berat, dia dah lah kurus, lepas tu dia tinggi. So elakkan guna garisan menegak. Sebab apa? Dia akan menampakkan kita lagi lebih kurus. Okay. Kalau orang yang berbadan cabi, sangat sesuai guna garisan yang menegak. Okay. Kemudian garisan mendatar memberi kesan lebar. Okey, bila kita saiz kecil, kita sangat sesuai guna garisan mendatar. Bila kita badan cabi, kita kena guna garisan menegak. Itu yang saya belajar lah. Kemudian garisan menyerong ni, siapa rasa dia rasa tinggi, dia boleh guna baju yang jenis garis menyerong ni supaya dia nampak lebih rendah ataupun lebih tinggi.
So itu sahaja sebenarnya kita nak tahu. Dia sebenarnya kita nak tahu efek-efek dia saja. Bentuk apa efek dia kepada kita punya pakaian. Pakaian dengan aksesori. Kemudian elemen garisan apa efek dia kepada kita. And then warna. Warna ni mempunyai pelbagai fungsi lah. So yang ini awak boleh baca sendirilah warna. Saya akan terang macam biasa je lah. Warna pelbagai fungsi dan memberi kesan yang berbeza. So contoh kalau putih. Biasa putih dia nampak kita elegan. So memang sangat elegan kalau kita pakai putih. Kalau kita pergi mana-mana pun, kita pergi interview, kalau kita pakai putih kita nampak macam wah elegan, putih dengan hitam. Nampak macam elegan lah. Merah jambu nampak kita sweet, menampakkan kasih sayang, aura positif, sweet lah. Tapi ungu ni dia menampakkan kita lagi gemuk, lagi besar daripada saya sebenar. Sebab tu saya suka pakai ungu sebab saya jenis kurus, jadi saya suka tu lah. So sekarang saya dah gemuk dah, tapi so saya kena kurangkan ungu sikit. So nampak ceria. Merah jambu ni bila kita pakai kita akan nampak wah. Macam tu lah. Nampak sweet orang kata. Kemudian biru ni nak menampakkan kita macam melancar atau mudahkan komunikasi. Nampak rasional. Nampak macam formal. Itulah. Kuning atau jingga, warna ini memantulkan tenaga. So dia macam kontra tau. Awak bayangkan kalau orang lain dekat situ pakai baju biru merah, tiba-tiba awak pakai warna kuning. Memang awak sahaja yang akan menyerlah dekat situ. Okay. Kemudian hijau ketenangan lah. And then merah membangkitkan keberanian. Biasa kita akan nampak lah warna merah ni orang-orang yang berani yang biasa guna, lagi-lagi dekat tudung. Orang Cina suka warna merah ni. Okay, dan hitam. Warna kedukaan. Warna kedukaan ke? Maybe sebab dia panggil warna kedukaan sebab ni kot. Bila kita berkabung, kita guna warna hitam. Tapi saya suka warna hitam. Sebab dia menampakkan kita macam elegan macam tu. Hitam, itu. Putih hitam nampak elegan bila pakai. Okay, so itu adalah pengaruh psikologi dari segi warna. So kita dah pergi go through kepada bentuk. Hitam nampak kurus. Yes, good. Hitam nampak kurus. Betul. Siapa pakai warna hitam dia akan nampak lebih kurus. Dia berbeza dengan ungu tau. Ungu awak kena elak kalau awak jenis yang chubby dan awak nak nampak kurus, awak kena elakkan warna ungu. Awak gunalah warna pink. Warna pink nampak comel sikit. Ungu dia akan nampakkan kita lagi gemuk sikit. Okay. Hitam kita akan nampak kurus. Good, thank you Okay. And then kita masuk yang keempat, tekstur. Okay, so ada empat jenis sahaja. Dia sebenarnya elemen ada 7, tapi dekat sini kita hanya belajar 3 sahaja. 3 pula, ada 4 untuk pakaian. Yang pertama tadi kita belajar berkenaan dengan bentuk. Yang kedua kita belajar berkenaan dengan garisan. Yang ketiga kita belajar berkenaan dengan tekstur. Warna. Untuk kita pakai yang keempat ni kita belajar tekstur. Tekstur dia ni ada banyak sebenarnya, tapi saya tak tahu dia dekat sini dia bagi 4 sajalah. Dia ada kasar, lembut, ada licin. Okay. So maybe licin tu dekat lembut ni kot. Tekstur lembut. Ini berkait tau semua. Orang yang, tengok orang yang bersaiz segitiga ni dia tak sesuai pakai yang lembut. Sebab apa? Dia akan menampakkan bentuk body dia. So bila awak jadi perunding image nanti Pareko Fashion, semua benda ni, ada 4 benda ni awak kena ketengahkan supaya baju yang awak hasilkan tu menariklah dan sesuai dengan si pemakai. So tekstur lembut, fabric seperti sutera, memberikan penekanan kepada bentuk badan. That's why orang yang bersaiz chubby dia tak sesuai sangat pakai tekstur lembut. Sebab apa? Dia macam ikut body kita. Bila ikut body kita tu dia akan nampakkan lagi lah kita punya saiz badan. Okay. Kemudian tekstur berkilat. Tekstur berkilat ni untuk aksesori lah, memantulkan cahaya. Kemudian tekstur kasar, jeans apa semua, fabric, denim. Dan tekstur gelap. Tekstur legap. Tekstur legap ni dia macam jenis kain felt tu. Macam mana nak terang?
Awak pernah nampak tak kain felt? Kain yang jenis macam ni. Ni. Tak pun nak punya sofa tu. Sofa, kalau siapa ada sofa kat rumah yang Cetaphil tu, yang sofa yang macam jenis kain macam lembut-lembut sikit tu. Sorry, internet saya tiba-tiba tak ada. Tak tahu kenapa. Anak saya matikan wifi kot kat bawah. Dengar tak suara saya? Dengar. Cikgu dengar. Dari tadi lagi ke? Saya hilang ke baru je? Baru. Tak apa. Dah habis kan? So sekarang saya nak bagi link word. Kita main game lah sikit. Lepas tu kita habis dah tajuk hari ni. So sekarang buka dekat komen. Saya bagi. Lepas tu awak tolong snap. Lepas tu hantar kat saya. Kita main game sekejap. Pergi dekat komen. And then saya dah bagi dekat situ. And then awak klik. You main game sekejap. Itu latihan. Simple je tu. Boleh ya? Okey, boleh tak? Korang ada tak ni? Boleh cikgu. Okey. So sekarang jawab word tu. Lepas tu snap hantar dekat group. Itu je latihan untuk hari ni. Awak yang hadir, yang dah siap ni, awak tak perlu buat ni yang saya bagi ni sebab kita dah buat tadi. Korang, snap yang awak dah buat tu, awak pergi tengok show answer. Tapi tak apalah, nanti saya check lah, awak snap je. Saya nak ni. Thank you Lai. Lai Becky. Kejap Yang tak join ni sila buat latihan berikut dan send kepada saya untuk saya tik kehadiran. Okay, Lai Becky dah siap. Okay, yang lain mana? Saya tengok juga saya kena pergi tengok dekat saya punya tu. Ni tak ya, awak dah, kita dah bincang dah tadi. Kita dah sampai dekat sini. Dekat sini.
Okay, yang lain dah siap belum? Cikgu, lepas tu skor tu kita hantar ke cikgu? Hantar kat saya nak tengok nanti.